Yang dirahmati Allah, yang dihormati Tuan Imam kita, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, seterusnya sidang Jumaat sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita boleh bersama. Mula-mula sekali hamba nak ucap tahniah kepada ahli qaryah Masjid Bukit Marok. Ni first time tengok subuh ramai lagu ni di Kelantan. Subhanallah. Dan sebenarnya subuh ni tuan-tuan dia penuh keberkatan. Antara satu istimewa subuh ni ataupun pagi ni Nabi doa khusus untuk kita. Allahumma barik li ummati fi bukuriha wa kama qala. Ada Sunan Ibn Majah. Ceritanya seorang sahabat Nabi nama Sakhar Al-Ghamidi. Dia ingat, dia perasan, dia kata Nabi memang buat apa-apa di awal pagi. Lepas tu Nabi doa khusus keberkatan awal pagi untuk kita umat dia. Lepas tu Sakhar Al-Ghamidi ni antara sahabat Nabi yang kaya, banyak harta. Sebab dia buat urusan di awal pagi. Dan berdasarkan hadis tu lah, orang petik jadi doa. Pagi-pagi molek amal doa ni. Allahumma barik lana fi bukurina. Okey, ikut amal mama. Allahumma barik lana fi bukurina. Hafal tu. Fi bukurina. Bukur tu awal pagi. Amal hak ni mari subuh berjemaah di surau masjid, lepas tu berdoa Allahumma barik lana fi bukurina, insya-Allah pagi kita penuh keberkatan dan rezeki kita akan mencurah-curah. Itu yang pertama. Yang kedua, subuh ni istimewa sebab apa? Dalam surah Al-Isra Allah sebut secara ringkas 5 solat waktu. Allah kata aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah solat bila gelincir matahari sampai gelap malam. Itu merangkumi Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Lepas tu Allah kata wa Qur'an al-fajr, dan solat subuh. Kenapa inna Qur'an al-fajr kana mashhuda? Solat subuh ni masyhud, disaksikan. Ada beberapa makna lah. Antara satu makna disaksikan solat subuh ni, kita ni tuan-tuan sepanjang masa ada 4 malaikat sekali dengan kita. Malaikat duduk kanan kiri digelar Raqib Atid. Ada disebut dalam surah Qaf. Lepas tu ada 2 lagi depan dengan belakang. Hak ni disebut sebagai mu'aqibat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'd. Allah kata lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia tu ada malaikat berganti-ganti depan belakang menjaga manusia dengan arahan Allah. Jadi malaikat hak mu'aqibat berganti-ganti. Buat apa dipanggil mu'aqibat? Dia berganti tukar shift 2 kali sehari. Asar dengan subuh. Jadi kita lepas malaikat tu jaga kita, dia naik temu dengan Allah. Allah bertanya, kamu tinggal lagi mana hamba-Ku? Allah tahu dah, dia tanya juga. Lepas tu malaikat kata, kami tinggal dia tadi, dia semayang jemaah subuh. Jadi comel rekod kita. Awal pagi subuh berjemaah di masjid, disaksikan oleh para malaikat. Baca pula doa keberkatan, insya-Allah kita akan mendapat rahmat. Dan insya-Allah tuan-tuan untuk kuliah hamba ni hamba berhenti 7.30. Insya-Allah hamba berhenti 7.30. Kalau agak-agak 7.30 hamba tak berhenti lagi, tuan-tuan angkat tangan buat nak kata suruh hamba berhenti. Okey, tajuk kita pagi ni 4 zikir hebat daripada surah Al-Kahfi. Alhamdulillah kita budaya makin berkembang. Kita baca surah Al-Kahfi malam Jumaat. Jadi isu Al-Kahfi, tadabbur Al-Kahfi ni banyaklah orang duk buat. Jadi hari ni tadabbur dia supaya kita lebih menghargai surah Al-Kahfi. Kita tengok ada 4 zikir daripada surah Al-Kahfi. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Okey, zikir yang dimaksudkan itu mula-mula sekali pujian pada Allah. Alhamdulillah. Zikir yang kedua insya-Allah. Ini banyak menyentuh tabiat ataupun perangai setengah orang Melayu. Hak guna insya-Allah ni salah tepat. Yang ketiga masya-Allah. Yang keempat la quwwata illa billah. Ni 4 zikir hebat ni. Alhamdulillah, insya-Allah, masya-Allah, la quwwata illa billah. Dan insya-Allah untuk sesi pagi ni lebih kurang setengah jam lebih ni hamba akan berkongsi maklumat mengenai 4 zikir ni. Zikir yang pertama, alhamdulillah. Alhamdulillah ni tuan-tuan, kita tahulah maksud dia segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Dia beza alhamdulillah dengan asyukru ni mudah lagu ni. Syukur ni terima kasih. Biasa lepas dapat nikmat, orang bagi duit, terima kasih lah. Itu syukran lak. Tapi alhamdulillah ni dia lebih umum. Kita ni tanpa Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita pun kita ingat ke Allah, kita puji Allah. Sehingga Nabi SAW kalau dia dapat nikmat dia puji, dia tak dapat nikmat pun dia puji juga Tuhan. Sebab apa? Kadang-kadang kita kata kita tak dapat nikmat, apa nak puji Tuhan? Sebenarnya nikmat tu ada di sekeliling kita. Lepas tu tuan-tuan,
kita buka surah Al-Kahfi ayat pertama, mula dah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Alkitab, menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pujian atau petikir pertama. Bapa Allah Taala mula surah Al-Kahfi dengan alhamdulillah, nak ajar kita Quran yang diberi kepada Nabi kita ini adalah satu nikmat terbesar. Bila mu dapat nikmat, memang selayaknya mu kena puji Allah. Lepas tu tuan-tuan, surah dalam Al-Quran hak dimulai dengan alhamdu ada 5. Kamu ingat masa ngaji di tahfiz saya itu, guru hamba almarhum Syekh Abdul Rauf Zahran di orang Mesir. Dia kata alhamdu tu terdiri daripada 5 huruf, alif, lam, ha, mim, dan. Jadi dia mewakili 5 surah. Apa dia? Surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, surah Al-An'am, Al-Kahfi, lepas tu surah Saba dan juga surah Fatir. Dan kelima-lima surah ni dia membawa dimensi ataupun sudut yang berbeza bapa kita kena puji Tuhan. Contoh Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sebab Allah perkenalkan diri dia, kita pun kenal dia. Dan bila kita kenal dia, kita pun menunaikan hak kita sebagai hamba kepada Allah, dan Allah Ta'ala beri ganjaran-ganjaran kepada kita. Memang selayaknya kita puji Allah. Dan surah-surah berikutnya, antara sebab kenapa kita puji Allah kerana Allah Ta'ala mencipta alam, menyediakan segala-galanya kepada kita. Lepas tu tuan-tuan, lafaz Alhamdulillah ni, kalau kita buka lah hadis Sahih Muslim. Lafaz Alhamdulillah ni nampak simple tetapi sangat besar fadilah. Nabi kata, At-tuhuru syatrul iman. Nabi kata, kebersihan itu separuh daripada iman. Orang pun pelik. Apa separuh? Separuh lagi duduk mana? Duduk ambil, duduk baca-baca, duduk rujuk-rujuk. At-tuhur, kebersihan di sini antara satu maksud dia, kebersihan bila berwuduk lah. Sebab bila kita berwuduk, nak semaya, mula-mula kita kena berwuduk, bersihkan diri kita. Itu separuh. Separuh lagi masalah hati. Jadi bila kita dah berwuduk, separuh kita dah sucikan, separuh lagi masalah hati kita ungkapkan. Lepas tu Nabi kata, alhamdulillah walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah tu kalau timbang mizan neraca timbangnya di akhirat kelak penuh sekadar lafaz alhamdulillah. Tetapi bukan lafaz alhamdulillah kosong, kita tunaikan hak dia dah. Lepas tu Nabi kata lagi, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Dan lafaz subhanallah menyucikan Allah daripada kekurangan, dan juga puji Allah itu dikata memenuhi fadilat pahala dia, memenuhi langit dan juga bumi. Siapa habis hadis. Maksud Nabi memang sebut kepada kita lafaz alhamdulillah ni sangat besar fadilat dan juga sangat besar kita kata kedudukan dia. Okey, kalau kita buka dalam Quran, amo kena laju sikit tuan-tuan sebab tazkirah subuh ni tak boleh panjang-panjang. So kita ambil ringkas-ringkas sekadar kita nak sedar dalam surah Al-Kahfi ni ada banyak zikir hebat. Okey, dalam Quran ni kalau kita buka banyak bentuk Allah Taala sentuh mengenai pujian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa? Sikit. Okey, antaranya hak putih boleh tengok dalam Quran, antara contoh pujian ahli syurga. Ahli syurga ni bila masuk syurga dia puji Allah. Sebab apa dia puji Allah? Dan kita semua kena puji Allah. Ini antara contoh. Ayat dalam surah Al-A'raf. Masuk je syurga esok, Allah kata wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Dan kami cabut. Orang Kelantan kata naza'na senjuh. Kami senjuh, kami cabut belaka dendam, hasad dengki daripada hati mereka. Orang beriman di dunia ni walaupun sama-sama beriman, kadang-kadang dia tak puas hati, dia balah. Jadi bila masuk syurga, tak comel. Masuk syurga balah lagi walaupun sama-sama beriman. Jadi Allah Ta'ala nak pastikan syurga ni tempat hak comel, semua bersih zahir batin. Bersih zahir, tak ada kencing, tak ada berak, tak ada ketung, apa dah. Dia bersih juga batin, tak ada dendam. Allah Ta'ala pun cabut perasaan dendam. Masa di dunia tengok sayang kita sama-sama beriman tapi aliran berbeza. Contoh dia mazhab Syafi'i. Sayang kita tu mazhab Hanbali. Ada sedikit perbezaan. Baloh. Masa muka. Serai menyerai dalam Facebook, dalam Twitter dan sebagainya. Walaupun sama-sama beriman tapi masuk syurga esok Allah Ta'ala cabut. Tengok sayang kita. Mu beriman, mu ahli syurga, kepada ahli syurga, tak ada rasa dendam. Itu nikmat sebenarnya. Waktu tuan-tuan, kalau kita di dunia ni boleh cabut siap-siap dendam tak puas hati pada orang tu, sebenarnya benda tu satu nikmat. Satu nikmat. Kemudian dia kata, waqalu, bila dah masuk syurga, ahli syurga kata apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami untuk dapat benda ni, dapat syurga, dapat Islam.
Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kami tak akan dapat petunjuk kalau Allah tak beri petunjuk. Sampai habis ayat. Maksudnya dapat nikmat Islam ni alhamdulillah. Sebab Allah Taala bagi petunjuk kepada kita. Dan untuk kita lengkapkan nikmat Islam Allah Taala beri ke kita ni, jangan sekadar mewarisi Islam. Kita kena menjiwai Islam. Kena menjiwai Islam. Ini satu contoh. Contoh ke lain, kadang-kadang balah dengan orang, berhujah dengan orang ni, kita nak cari hujah payah. Nak jawab hujah orang. Lepas tu zaman Nabi berlaku benda ni. Zaman Nabi kalau kita tengok, musyrikin Quraisy ni dia ada masalah sikit akidah. Akidah macam musyrikin Quraisy ni. Bila tanya, siapa buat langit, buat bumi semua sekali? Dia kata Allah. Tapi pergi sembah tokong berhala. Jadi Allah Ta'ala pun nak suruh popok ni berfikir, lengkapkan penyembahan itu hanya kepada Allah. Bila mu tanya siapa buat langit bumi, Allah. Lepas tu mu sembah benda lain. Buat apa? Contohlah, I nampak gemuk molek demo, anak siapa? Oh, anak sikit. Buat apa gemuk molek sihat segala bergau. Ayah hamba jamu hamba, we makan, we tempat tidur. Tapi, buat apa nampak demo kurang hajar dengan ayah demo? Duduk pergi sign orang lain. Buat kerja kat orang lain. Ayah demo, we makan, we pakai, we tempat berlindung, tapi demo kurang hajar dengan ayah demo, pergi sign gitu lah buat kerja dengan orang lain. Kena ke duduk lagu tu? Tak kena. Jadi sepatutnya ayah demo, we makan, we tempat tinggal, demo kena hormat, patuh ke ayah demo, tolong ayah demo buat kerja. Logiknya. Jadi, pada masa zaman Nabi ni, bila nak berhadapan dengan musyrikin Quraisy, popok ni auta. Popok musyrikin Quraisy auta. Dia balah dengan Nabi, dia buat macam-macam, nak suruh Islam terpesong. Allah Ta'ala pun turun ke ayat ni. Allah Ta'ala turun ke ayat ni, cara nak menyedarkan popok ni menggunakan hujah-hujah logik yang mudah mereka faham. Allah pun turun ayat ni kepada Nabi. Allah kata, wala insan Muhammad, kalau mu tanya popok ni, siapa turunkan air daripada langit, menghidupkan bumi, selepas bumi itu mati. Acu tanya popok ni. La yaqulunna Allah. Sudah pasti mereka kata Allah, tak kata berhala Lata, Uzza dan sebagainya. Lepas tu hujung ayat ni Allah kata qulna. Oleh kerana itu Muhammad, qul alhamdulillah. Sebut alhamdulillah. Apa maksud dia? Allah dah beri hujah kepada kamu untuk menyedarkan popok ni. Jadi hujah ilmu tu adalah sesuatu nikmat. Sebab tu Allah Ta'ala suruh puji. Ini panjang dia cerita dia tuan-tuan. Dan banyak lagi contoh-contoh lain. Kita bebas daripada kaum yang zalim. Puji Allah. Ini cerita Nabi Nuh AS. Bila naik kapal, lepas tu dia boleh kata, wa qul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalim. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kami daripada kaum yang zalim. Puji Allah atas penciptaan alam. Puji Allah atas kurniaan anak. Ini cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ujung-ujung tu, lepas dia dapat Ismail, lepas tu dapat Ishaq, dia kata, wa qalu alhamdulillahilladzi wahabali ala al-kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku dalam usia tua ni siapa? Ismail dan juga Ishaq. Puji juga Allah selepas bebas daripada derita mahsyar. Ini surah Fatir. Bangun esok di mahsyar tengok kaluk-kaluk tu, akhirnya masuk syurga, bebas pada adab di mahsyar, menunggu punya lama. Wa qalu alhamdulillahillazi adhaba 'anna al-hazan. Sampai habis ayat. Maksudnya puji Allah ni banyak sungguh disebut oleh Al-Quran. Jadi depan ni bila kita lalu surah Al-Kahfi, baca surah baca alhamdulillah dari awalnya, kita tengok banyak nikmat Allah kepada kita, dan lepas ni kita akan lebih mudah untuk puji Allah walaupun sekadar benda-benda kecil. Ingat nikmat alhamdulillah. Mujur kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tak atas B oksigen, B matahari. Kalau dia atas B oksigen, jenuh nak jawab, jenuh nak bayar. Okey. Dia ada doa lagi. Doa ni bagus ya. Kalau kita pergi tengok sayang kita dia sakit, Nabi ajar doa ni. Nabi kata bila tengok orang kena uji, sakit ke demam ke, benda-benda tak molek lah, baca doa ni. Kata alhamdulillah. Cuma ulama kata baca doa ni boleh, baca biar slow sikit, jangan kuat. Sebab apa? Takut kawan kita hak ditimpa bencana tu dengar, dia terasa hati. Jadi untuk kita saja. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bi. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku daripada bencana yang menimpamu. Contoh saya kita kena COVID, ataupun saya kita kena gout, mati anak ke, aksiden ke, kita pergi tengok ke dia, kita nawak, kita pun baca senyap-senyap. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bi. Segala puji bagi Allah
hak menyelamatkan aku daripada bencana hak menimpamu. Wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila, dan segala puji bagi Allah yang melebihkan aku dalam ramai-ramai makhluk Tuhan. Waktu Nabi kata siapa baca doa ni lam yusibhu dalikal bala, bencana kena sayang dia tu tidak akan menimpa dia. Cuma itulah ulama kata doa ni kena baca slow sikit. Takut orang yang ditimpa bencana hak kita nawak tu dia terasa hati. Ini antara contoh bagaimana lafaz alhamdulillah tu Nabi ajar, Nabi kembangkan. Sama juga Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi ni kalau dapat nikmat ya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmat dia sempurna segala amal soleh. Masjid Comel ni, masya-Allah. Ambo duk di Kuala Lumpur ada sebuah masjid. Masjid ni kos dia dekat berapa juta, 11 juta. Ada masalah. Saku dekat 2 tahun dah saku. Gigi kena sembahyang masjid lama, tengok bangun ni atas siap separuh. Tak boleh masuk. Waktu bila mari tadi tengok masjid ni masya-Allah. Jadi selayaknya lah orang Bukit Maruk masuk je masjid, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat dia sempurna segala amal soleh. Waktu Nabi bila dapat benda tak molek, sakit kau tak dapat seperti apa dia nak, puji juga Tuhan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala perkara, semua perkara. Waktu tuan-tuan, sebelum kita masuk zikir kedua, ni cerita pasal alhamdulillah ni, rupanya dalam syurga esok ada sebuah rumah. Allah Ta'ala khususkan untuk orang yang ditimpa bencana tapi dia tetap puji Tuhan. Cerita dia, Nabi kata bila seorang hamba Allah tu mati anak. Dia cerita dia Abu Sinan. Abu Sinan ni dia kata anak dia Sinan meninggal dunia. Lepas tu dia turun dalam liang lahat, lepas bumi ke anak dia. Lepas tu ada seorang kita kata tabi'in ataupun saing dia duduk atas, Allah tangan. Nama dia Abu Talha Al-Khawlani. Allah tangan, tarik tubik. Dia kata nak dah aku nak cerita khabar gembira hak Nabi sebut. Lepas tu katanya Abu Sinan ada orang baru mati anak. Agak beria tu. Dia kata aku pernah dengar sahabat Nabi Abu Musa Asy'ari bercerita. Nabi pernah sebut. Nabi kata apa? Bila anak seorang hambanya meninggal dunia, Allah tanya pada malaikat, oh mu cabut nyawa anak hambaku. Ini sebenarnya bukan malaikat cabut. Ini dialog yang Nabi ulang balik nak angkat isu redha tu. Jangan salah faham, ulama bincang panjang hadis ni. Lepas tu malaikat kata, ya, oh mu cabut nyawa buah hati hambaku. Malaikat kata, ya. Lepas tu Allah pun tanya, dia tahu dah, dia tanya. Kalau gitu apa kata hambaku bila anak dia mati tu? Lepas tu malaikat pun report. Dia kata hamidaka wastarja. Dia pujimu ya Allah. Dan dia gunakan lafaz istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi istirja. Lepas tu Nabi Allah pun kata, kalau gitu Nabi Allah kata ubnu li'abdi baitan fil jannah. Buat sebuah istana untuk hamba-Ku tu dalam syurga. Wasammuhu baital hamdi. Nama ke rumah tu alhamd, rumah pujian. Ini Allah Ta'ala ajar kita supaya redha. Anak mati ke apa? Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Dapat rumah dalam syurga. Nama rumah tu Baitul Hamd, rumah pujian. Okey, habis. Masuk zikir kedua. Zikir kedua ni insya-Allah. Ayat mana? Kita tengok ayat 23 dengan 24. Ayat 23-24 ni ceritanya Nabi tak sebut insya-Allah sehingga terputus wahyu. Cerita dia Yahudi musyrikin Quraisy di Mekah ni, dia pergi ke Yathrib, nama lama Madinah. Yathrib, jumpa Yahudi di Yathrib ataupun Madinah. Kata Mekah ni ada seorang lelaki mendakwa dirinya Nabi. Mu ni ada kitab sebelum ni, ada tak soalan-soalan yang boleh kami tanya dia? Biar dia tak dijawab. Lepas tu dibagi 3 soalan. Apa dia ruh? Siapa pemuda yang tidur dalam gua? Lepas tu tentang Dzulqarnain. Balik ringkas cerita, dia tanya Muhammad, kalau betul mu Nabi jawab 3 soalan. Nabi kata esok aku jawab. Nabi beranggapan wahyu akan turun. Wahyu tak turun sampai 15 hari. Ada riwayat kata 40 hari. Nabi resahlah panjang cerita dia. Lepas tu Allah Ta'ala pun turun ke ayat 23-24. Allah kata, wala taqulanna li syai'. Mu jangan kata untuk buat sesuatu. Inni fa'ilun dzalika ghada. Aku nak buat benda esok illa in yasha Allah.
Melainkan mu kena kata dengan izin Allah. Maksudnya lafaz insya-Allah. Kalau Allah Ta'ala izin. Ini lafaz zikir yang kedua. Tuan-tuan, orang Melayu ni isu pasal insya-Allah ni nak kena betul banyak. Ada saya hamba nak mari Kelantan. Dia pun tepuh hotel. Sebuah hotel macam tak lama ni. Tak ada lagi Agoda ke booking.com masa tu. Dia call tepuh hotel. Lepas tu lagi 2 minggu nak pergi ke Kelantan. Orang hotel call, puan, kami nak mengesahkan tempahan puan. Jadi ke tak ni? Nak mari sekian bulan. Lepas tu saya pun ngaji agama. InsyaAllah jadi. Lepas tu dia pun, okey, mari Kelantan. Siapa di hotel, bagi IC tak ada nama, booking tak ada. Dia pelik kan, dia pun sebut nama. Ada orang call saya minta pengesah. Marilah pegawai atau staff tu. Oh, memang saya call puan. Lepas tu, kenapa tak sediakan bilik hotel? Hari tu masa saya call, puan kata insya-Allah ambo ingat tak jadi. Pening. Anak ambo balik Kelantan juga ni. Bukan cerita Kelantan tapi nature kita kata nak cerita setengah orang Melayu lah. Bila PSO ni awal, tanyanya apa ketua-ketua kampung. UPSR. Boleh depan. Oh, buat molek tu biar dapat cemerlang. Insya-Allah lah, insya-Allah. Anak ambo sebut insya-Allah, khabar-khabar. Orang tu nak kata, tak saya insya-Allah nak sungguh-sungguh. Pening anak ambo. Dia kata walik, apa lagi tu? Kes yang ketiga, ni merebut budaya insya-Allah tak sihat ni sampai kepada bukan Islam. Anak murid ambo dia ngaji dengan ambo lama lah. Betul dia ni orang agak beragama. Lepas tu meeting, bos dia Cina, kerja oil and gas. Meeting, okey, kita execute benda ni. Semua boleh kan? Tanya, semua boleh-boleh. Lepas tu siapa keten dia, you macam nak Aniza boleh? Dia kata insya-Allah bos. Lepas tu ada bos dia orang Cina kata, no, I tak mau insya-Allah. I nak betul-betul. Pening dia. Apa ni jadi rosok lagi tu? Sebab kita telah meletakkan insya-Allah bukan pada tempat dia. Sedangkan insya-Allah ni betul-betul bahaya. Tuan-tuan tengok cerita dalam surah Al-Qalam. Cerita ni pemilik kebun. Zaman ayah dia dulu. Ayah dia bila nak petik hasil, petik pagi. Pukul 8, pukul 9. Lepas tu orang miskin pakat mari. Dia petik-petik, orang jatuh. Mau ambil lah orang miskin. Lepas tu dia bagi pada bahagian pada orang miskin. Bila ayah mati, anak kata tak lewat lagu ni, rugi kita. Hasil tak maksimum. Jadi dia kata esok, kalau ayah biasa pukul 8 pagi kita petik hasil, esok kita tubik pukul 4 pagi. Berapa tubik pukul 4 pagi? Kita tubik pukul 4 pagi, contohnya, kita petik hasil, by pukul 7 kita balik, licin kita. Orang miskin tak boleh gear sikit pun, kita dapat 100% hasil tanaman kita. Masa dia bicara tu dia kata, wala yastathnun. Dan mereka tidak menyebut pengecualian. Maksud insya-Allah. Tak sebut insya-Allah. Sebab tak sebut insya-Allah sebuti tuan-tuan malam tu kebun mereka habis. Dipukul 1,000, hang terbakar kena putus beliau berapi. Sebab tak sebut insya-Allah. Dan tuan-tuan insya-Allah ni kena ingat, kalau buka Quran, dalam Al-Quran insya-Allah ni lafaz para nabi. Nabi Yusuf bila dia terima ayah dia masuk, mari. Dia kata masuk. Insya-Allah selamat. Nabi Yusuf. Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi juga bila jumpa dengan Khadir. Khadir kata mu tak ada nak sabar. Mu syariat lain, aku syariat lain. Nabi Musa kata tak apa, insya-Allah aku boleh sabar. Tapi Allah tak izin. Nabi Ismail bila ayah dia kata ayah mimpi sembelih mu ni. Lepas tu dia tahu ayah dia Nabi, mimpi adalah wahyu. Dia kata tak apa dah, ya buat sembelih lah. Kenapa? Insya-Allah mu akan dapati aku ni sabar. Jadi kesimpulan tuan-tuan, lafaz insya-Allah lafaz mulia. Lafaz meletakkan Allah mengawal segala-galanya. Jadi kita lepas ni nak buat betul-betul insya-Allah. Agak-agak 50-50 jangan pakai insya-Allah. Tukar. Pergi ke tak? Orang ajak ingat kau lepas tu pergi ke tak? Kita memang tak boleh pergi. Jangan pakai insya-Allah. Tukar. Ayah mu tak janji tengok keadaan. Jangan pakai insya-Allah. Kalau kita betul-betul jazam nak buat insya-Allah. Tukar. Dia orang Melayu ni ada dua benda. Kau kena beki. Lafaz kebiasaan insya-Allah, so lagi bagi salam. Orang kita bagi salam macam mana? Assalamualaikum. Acu tulis ku Arab. Assalamualaikum. Tahu tak Yahudi Madinah? Sehingga turun ayat dalam surah Al-Mujadalah. Allah kata wa idza hayyuka bima wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah. Bila pokok Yahudi ni jumpa dengan Muhammad, mereka bagi salam bukan cara betul. Masuk jumpa Nabi Muhammad, Assalamualaikum. Aisyah terkejut.
Masuk sekali lagi, Muhammad, Assalamualaikum, dia buang lam. Muhammad, mapuh dan mu. Celaka mu mapuh. Aisyah cong ekor marah. Aisyah kata, Waalaikumsalam wal la'natu ya adu Allah. Mu tu laknat. Nabi kata, relax Aisyah. Nabi kata, Aisyah kata, mu tak dengar tadi. Dia kutuk berat mu. Lepas tu Nabi katanya, aku dengar, aku jawab. Aku terdah kan jawab kan. Mu pun. Kalau ni nak cerita bijak, Nabi menggunakan bahasa. Kalau orang maki, bodoh. Kita pun, mu bodoh. Sama bodoh. Tapi kalau kata, oh bodoh, bengong. Kita pun, mu pun. At least kita tak guna perkataan itu, nampak kita lebih cerdik dan juga mulia. Lepas tu, orang Melayu kata-kata, Assalamualaikum. Pertama pernah mengajar. Dalam kelas ada mu'allaf. Kita tak terfikir. Mu'allaf ni dia baru kenal Islam, dia belajar start pada zero, betul. Bila hamba betul, hamba kata, orang kita sebut, Assalamualaikum, salah tu nak kena betul. Assalamualaikum. Lepas tu anak murid mu'allaf kata, Ustaz, kalau dia orang bagi salam macam tu dalam solat sah ke tidak? Bagi salam. Habis. Fil alamin innaka hamidum majid. Lepas tu, Assalamualaikum. Sah tak solat? Terkejut saya. Oh, saya tak fikir pula. Apa orang kita, dalam semaya boleh bagi salam mana? Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maksudnya boleh sebut molek. Tapi tak sebut molek. Sebab dah jadi biasa. Jadi tuan-tuan lepas ni, tukar. Buat. Assalamualaikum tu buat. Capuk atas latar. Lepas ni, pihak Masjid Bukit Maruk ambil vacuum cleaner. Akan vacuum berlaku hak lama-lama. Assalamualaikum tu. Lepas ni tuan-tuan pakai hak dalam semaya. Assalamualaikum. Boleh InsyaAllah dengan Assalamualaikum. Okey. Yang ketiga, zikir ketiga, ada masa lagi 10 minit. Masya Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini cerita dalam surah Al-Kahfi, kisah pemilik kebun dengan saing dia. Pemilik kebun ni kaya, harta banyak. Lepas tu dia menunjuk ke saing dia. Dia kata, ni harta aku, ni harta aku. Tunjuk harta. Lepas tu, masuk ke kebun dia, dia kata, ni harta aku ni. Dia kata, mu percaya kiamat dia. Aku tak percaya kiamat. Dia kata, kiamat ni ngaruh. Dia kata, even kalau kiamat berlaku sekalipun, aku yakin Allah akan beri lebih hebat lagi. Sebab Allah ni aku kaya sebab apa? Sebab aku ni Tuhan saya. Dia guna logik manusia. Sedangkan harta dunia ni, kemewahan ni adalah ujian. Lepas tu saing dia pun gini kepala lah. Dia pun kata, walaula idh dakhalta jannataka qulta masya Allah. Dia kata, apa mu ni? Patutnya bila mu masuk tengok harta, mu kena sebut masya Allah. Ini apa Allah Ta'ala nak beri, kehendak Allah. Bukan kuasa aku pun. Jadi ulama kata apa? Masya Allah ni, dia tambah sikit. Tabarakallah, masya Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan juga kita beri keberkatan. Tabarakallah, maha agung, maha agung Allah. Allah beri. Katanya ulama, bila kita kagum dengan harta atau kelebihan kita, kita kena sebut masya Allah, tabarakallah, atau masya Allah, la quwwata illa billah. InsyaAllah benda tu boleh menyelamatkan harta kita ataupun benda kita kagum tu daripada terkena ain. Ain ni orang putih kata evil eye. Pandangan jahat mata manusia. Ada hadis Nabi kata al-ain haqqun. Pandangan jahat mata ni dia tak payah belajar. Tengok kagum. Besar rumah tu. Kaya dia tu. Comel dia ni. Tengok kagum tu tak kena cara kekaguman. Mata kita tengok benda tu, dia pergi ke objek kita tengok tu, dia boleh dapat mudarat. Ni unik. Orang putih panggil evil eye. Orang Melayu belah-belah. Kalau pun ni panggil keteguran. Budak ni keteguran ni. Ada hadis Nabi kata, bila kamu tengok kagum keajaiban pada saudara dia, dirinya, hartanya, doa keberkatan. Kerana kesan panahan jahat mata tu memang benar. Jadi tengok je benda kagum, kita kata masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Masuk masjid Abu Bukit Maruk, masya Allah, tabarakallah. InsyaAllah selamat masjid ini daripada bencana-bencana masalah. Ini masya Allah, tabarakallah. Zikir yang keempat yang terakhir, la quwwata illa billah. Ataupun dalam hadis sebut, la hawla wa la quwwata illa billah. Ini daripada mana? Daripada ayat tadi tu. Dia kata, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Ini apa Allah Ta'ala kehendaki dan aku tidak ada upaya untuk dapat kebun harta banyak melainkan dengan pertolongan Allah
ataupun dengan izin Allah. La quwwata illa billah. Waktu tuan-tuan, hamba pernah tengok pergi di Kuala Lumpur, rumah seorang Tan Sri. Dekat dia ni beragama lah juga. Dekat entrance pintu dia tu, dia tulis ayat ni. Dia ambil ayat Al-Kahfi 39, dia tulis Masya Allah la quwwata illa billah. Dekat entrance pintu dia kata, oh bagus. Sebab rumah dia besar lah. Bakal dia nak ajar kita bila masuk, oh jangan kagum sangat ke rumah ni. Benda ni dapat kerana izin Allah. Jadi ayat ni pun boleh buat khot comel letak dekat entrance. Entrance sana, entrance sana. Bila jumpa masuk, oh kagum masjid Bukit Marok. Masya Allah la quwwata illa billah. Sebab bila buang Jini Rosli dia kata masjid ni 9.8 juta, hamba kejut. Kalau masjid besar ni, hamba dah agak mungkin 10 ataupun belah-belah juta ni. Ini rezeki Allah Ta'ala berilah. Okey, la quwwata illa billah ni, dia ada dua la haula wa la quwwata illa billah. Dua sudut. Banyak tafsir ataupun ambil paling mudah faham. La haula, tidak ada upaya. Tidak ada upaya untuk buat kebaikan melainkan dengan izin Allah. Wala quwwata, tidak ada kekuatan nak tolak kejahatan, nak buat jahat, nak tolak berhenti tak buat jahat illa billah. Lepas tu tuan-tuan la haula wala quwwata illa billah ni asal daripada bawah arash. Nabi ajar kepada sahabat dia. Banyak riwayat, antara satu Nabi kata Abu Dhar, mu kena banyak-banyak ucap la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Benda ni adalah khazanah di bawah arash. Khazanah di bawah arash, maksudnya hebat. Mari daripada langit buat turun ke bawah. Lepas tu kita baca doa azan ya. Dia ada bahagian hadis Nabi. Nabi kata bila azan mula-mula ikut Bilal, Allahu akbar, Allahu akbar, jawab. Tapi bila sampai hayya 'ala salah, mari kepada solat. Kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, mari pada kejayaan. Kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Sebab apa? Orang lain itu membesar, mengagungkan Allah. Bila mari semaya. Berapa ramai orang yang dengar azan tak mari semaya. Jadi masa tu kita pun seruh diri ke Tuhan. Kita kata la haula, tidak ada upaya untuk buat baik nak pergi semaya. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melawan nafsu atau segi semaya illa billah. Hayya 'alal falah, mari pada kejayaan. Semaya bukan rugi masa. Semaya ni mengukuhkan lagi jiwa kita, yakin Allah adalah Tuhan nak bagi rezeki. Lalu dengan rezeki yang Tuhan bagi itu akan membawa pada kejayaan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya nak pergi semaya, nak mencapai kejayaan. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melawan nafsu tak segi semaya tu illa billah. Itu rahsia dia kenapa la haula wala quwwata illa billah digunakan. Lepas tu tuan-tuan, orang ni pun kalau boleh zikir ni jangan tinggal. Nabi kata bila, ni hadis Sunan Abu Daud dan Tirmizi. Nabi kata bila keluar, dia kata wa idza kharaja ar-rajulu min baiti, bila seorang lelaki kita keluar pada rumah dia pun baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tubik ya rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Apa fadilat dia? Yuqalu hina idzin, pada masa itu dikatakan kepadanya oleh malaikat. Malaikat jaga kita tu. Atau mana-mana malaikat jaga kita depan belakang tadi tu, muaqibat. Dia kata hudita, kamu telah beroleh hidayah. Wa kufita, kamu telah dicukupkan keperluan kamu. Wa wuqita, dan kamu telah dilindungi daripada gangguan syaitan. Tubik jalan molek. Lepas tu saya tengok, saya pun undur. Fatatanaha lahu syayatin, syaitan pun undur. Fayaqulu lahu syaitan akhar, syaitan berkata, bro, buat apa nampak tak masuk rapat? Bukankah dia tu assignment mu kena cara ke dia, sesatkan dia? Lepas tu kata syaitan tu, kaifa laka bi rajulin, nak buat lagu mana dengan seorang lelaki qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, dengan seorang lelaki yang telah beri hidayah, Allah Taala dah cukupkan keperluan dan dijaga, dilindungi daripada kejahatan syaitan. Sebab apa sebut bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Nak cerita hebat tuan-tuan, zikir la haula wala quwwata illa billah ataupun kita panggil hauqalah. Kalau inna lillahi tadi istirja'. Kalau hayya 'ala salah, hayya 'ala. Hayya 'ala falah, hayy falah. Kalau ni
hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi tuan-tuan, cukuplah untuk pagi ni, tak boleh lama-lama. Dia biar sikit, pendek, biar jadi gua masuk. Lepas tu tuan-tuan slide ni ambo buat dalam bentuk PDF, ambo bagi ke Haji Nik Rosdi. Lepas tu minta dia share lah. Hak PDF tu dalam grup Masjid Bukit Marak. Mudah-mudahan beri manfaat kepada kita semua. Ustaz boleh bagi ijazah tak? Tak payah ambil ijazah dengan ambo. Dan benda tu Quran sebut, hadis sebut, memang Quran dengan hadis tu untuk kita, ambil lah. Amalkan, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Panjang-panjangkan. Jangan jual sudah. Kalau nak jual boleh, kena bagi sikit royalty ke ambo. Allah Alam cukup untuk bagi tuan-tuan apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan perkongsian ringkas kita akan Pak zikir hebat daripada surah Al-Kahfi ini memberi manfaat kepada kita semua. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم